Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini kita akan bincang soalan daripada Master of Algebra 1 iaitu Quest 2. Okey, soalan dia ungkapkan pemboleh ubah sebagai perkara rumus. Itu kita nak menukar perkara rumus. Okey, sama ada X dalam sebutan Y. Okey. Untuk soalan yang pertama, okey, dia kata diberi punca kuasa 2P tambah 1 per K sama dengan 3. Okey, then P. Maksudnya dia nak P dalam sebutan K. Okey, P dalam sebutan K ni kita anggap seolah-olah kita nak mencari P lah. Cuma kita tak cari nilai dia. Kita cari P dalam sebutan K. Okey, bermaksud kita nak P berada di kiri dan yang lain semua berada di kanan. Okey, untuk soalan yang macam ni, okey, pelajar biasanya ada kesilapan-kesilapan yang selalu pelajar buat. Okey, kita untuk punca kuasa 2, okey, yang ni dah biasalah. Kalau punca kuasa 2 bawa ke sana jadi kuasa 2. Okey, itu yang biasa kita buat lah. Tak salah, benda itu betul. Okey, tapi kita kena faham konsep yang sebenar. Kenapa tiba-tiba dia boleh raib daripada sebelah kiri punca kuasa 2 dia hilang, tiba-tiba muncul sebelah kanan jadi kuasa 2. Macam magic kan. Kita tak, kalau boleh kita tak nak magic, kita nak matematik. Macam mana kaedah dia? Okey, kaedah yang sebenarnya dia bukannya hilang tiba-tiba muncul. Okey, kita nak hilangkan punca kuasa 2, kita kena kuasa 2. Okey, sebab kita dah belajar punca kuasa 2A kuasa 2 sama dengan A. Okey, sebab punca kuasa 2 tu adalah A kuasa 1/2, boleh 1/2 darab 2 dapat 1. Sebab tu tinggal A kuasa 1A lah. Jadi kita kuasa 2 kan sebelah kiri, dan kita apa yang kita buat sebelah kiri dia akan berlaku juga di sebelah kanan. Okey, jadi bila kuasa 2 dengan punca kita boleh hapuskan. Okey, jadi apa yang kita tinggal, yang tu kita salin balik. Okey, yang tinggal sekarang ni adalah 2P tambah 1 per dengan K sama dengan 3 kuasa 2, 9. Okey, ingat kita nak P dalam sebutan K. Okey, jadi kita fokus pada P yang kita nak ni. Dah cantik dah. P berada di kiri dan dia adalah positif dan dia berada di atas. Okey, memang cantik. Okey, jadi soalan macam ni tak ada masalah sangatlah. Okey, jadi untuk K yang berada di bawah, kita kena hilangkan K. Okey, ingat pecahan mesti kita kena hapuskan pecahan tu dulu. Yang ada di bawah, denominator dia tu kena hilangkan K. Okey, bukannya main campak ya. K campak sana jadi 9 darab K. Okey, betul. Okey, tapi kaedah yang sebenarnya adalah nak hilangkan K yang berada di bawah, kita kena darab dengan K. Darab dengan K. Jadi bila kita darab dengan K sebelah kiri, sebelah kanan pun darab dengan K. Okey, kenapa darab dengan K? Sebab K dengan K kita boleh potong. Okey, sekarang ni apa yang kita yang tinggal kita salin balik. Okey, 2P tambah 1 sama dengan 9K. Okey, kita fokus pada P yang kita nak tadi. Okey, bila kita nak P, jadi 2 dengan 1 ni adalah yang mengganggu lah. Jadi kita kena pindah-pindah. Okey, jadi pindah-pindah tu kaedah dia yang sebenarnya kita kena faham lah. Okey, bukan tak boleh pindah, tapi kena faham konsep yang sebenar dia macam mana. Konsep yang original dia, kalau okey, sekarang ni tambah 1, kita nak hilangkan tambah 1, kita kena tolak 1 sebelah kiri dan tolak 1 sebelah kanan. Okey, jadi 2P tambah 1 tolak 1, jadi 1 tolak 1 dia akan jadi kosong. Akan tinggal 2P sahaja. Jadi sebelah sana adalah 9K tolak 1. Okey, nampak macam seolah-olah 1 sebelah kiri hilang, dia berpindah ke sebelah kanan, tiba-tiba jadi negatif 1. Tu. Bukannya dia bukannya magic ya, terus pindah jadi tolak. Okey, sebenarnya tu konsep yang sebenar dia, kita tolak 1 sebelah kiri dan tolak 1 sebelah kanan. Okey, nanti bila dah faham konsep ni, dah mahir, okey, kita boleh gunalah yang kaedah pindah tadi. Tapi pastikan faham dulu kaedah yang original. Okey, sebab tak semua benda boleh campak-campak macam tu. Akan ada soalan di mana kalau kita buat macam tu, dia akan bermasalah sikit. Okey, jadi kita teruskan untuk P saja. Okey, ni saya tunjuk kaedah yang asal lah. Okey, nak hilangkan 2, kita bahagi 2. Sebelah sana pun bahagi 2. Sebab apa? 2 dengan 2 boleh potong.
Jadi yang sekarang ni, jadi seolah-olah macam 2 kat dekat sebelah P tu kita bawa ke sebelah kanan, dia jadi duk bawah. Tadi duk atas kan, bawa sana pergi bawah. Okey, sebenarnya konsep yang asal dia adalah kita bahagi 2 dengan sebelah kiri bahagi 2, sebelah kanan pun bahagi 2. Jadi kita akan dapat P sama dengan 9K tolak 1/2. Okey, itu adalah P dalam sebutan K. Okey. Soalan yang seterusnya, okey, soalan yang kedua. Okey, diberi 2 darab 3x tolak 4y dalam bracket, okey, bahagi dengan x sama dengan 10. Okey, menggunakan konsep yang sama. Okey, bila ada pecahan, okey, kita cuba hilangkan pecahan tu dulu, supaya mata kita tengok pun tak berserabut, kita nampak senang. Okey, jadi x tu, okey, kalau nak hilangkan x di bawah buat apa? Kena darab x sebelah kiri dan darab x sebelah kanan. Okey, jadi saya tak perlu tunjuklah. Kalau dah faham. Okey, sambil-sambil tu kita boleh terus darabkan yang dalam bracket ni. Okey, 2 dia boleh kembangkan. Okey, dia akan jadi 6x 2 darab negatif 4 dapat 8y. Okey, tadi x kita dah darab dengan x dah hilang, jadi 10 pun kena darab dengan x. Okey, ataupun kita bawa x asalnya bahagi, bawa ke kanan, dia akan jadi darab. Okey, sekarang ni kita tengok balik, kita nak apa? Kita nak x. Okey, masalahnya sekarang ni x ada sebelah kiri dan kanan. Okey, kita target nak x berada di kiri, tapi tak salah semasa dalam proses sebelum jawapan akhir, kita biarkan x sebelah kanan pun tak ada masalah sebenarnya. Janji pada stage yang terakhir, step yang terakhir, x berada di sebelah kiri. Okey, tengok sekarang ni, kita ada 6x dengan 10x. Okey, kita ada dua pilihan, sama ada nak bawa 10x ke kiri ataupun nak bawa 6x ke kanan. Okey, ingat konsep asal dia. Okey, jadi sekarang ni kita nak jadikan kalau boleh biarlah nombor tu banyak yang positif. Jadi kita kena pandai-pandailah kita buat penilaian yang mana yang akan jadi lebih senang. Okey, kalau saya kita anggap je 6x ke sana kan, jadi tolak 6x sebab apa? 10 tolak 6 dapat positif 4. Kalau 6 tolak 10 dia akan jadi negatif 4. Okey, dua-dua betul. Okey, tapi untuk memudahkan pelajar yang lemah algebra, yang kurang mahir dengan nombor negatif ni, kita jadikan unknown yang kita nak tu sebagai positif. Siap-siap. Okey, jadi yang tinggal sekarang ni adalah negatif 8y sama dengan 10. Okey, 6 dah pergi sana. Okey, sebenarnya bukan pergi sana jadi tolak. Dia sebenarnya apa? 6x nak hilangkan sebelah kiri kan. Kita nak hilangkan 6x sebelah kiri. Jadi kita kena tolak dengan 6x. Jadi sebelah sana pun 10x tolak 6x. Dia jadi 4x. Okey, sekarang ni kita nak x dalam sebutan y. Okey, x dia kat sini. Okey, ni saya nak tunjuk. Walaupun x tu berada di kanan. Okey, tapi kita masih lagi boleh teruskan. Tak perlu kita nak awal-awal kita nak pindahkan dia ke sebelah kiri. Okey, tak wajib pun. Last kali baru pindah. Okey, jadi sekarang ni kita nak hilangkan 4 sebelah. Target kita nak x single lah. X tu tak ada nombor, tak ada negatif. X sahaja. Jadi yang mengganggu kita sekarang ni 4. Jadi bahagi 4. Sebelah sana pun bahagi dengan 4. Okey, jadi 4 dengan 4 boleh potong. Okey, kalau nak cepat kita boleh anggap 4 pindah ke sebelah kiri. Okey, tapi kena faham dulu. Kaedah bahagi ni kena faham. Untuk mengurangkan careless. Okey, jadi 8 dengan 4 pun boleh potong. Okey, negatif 8 bagi 4 dapat negatif 2y sama dengan x. Okey, sekarang ni kita nak x dalam sebutan y kan. Jadi kita cuma tukarkan kedudukan dia. Okey, tukar kedudukan tak menyebabkan bertukar tanda negatif dan positif. Okey, anggap je kita terbalikkan. Kita tukar je tempat. Okey, sekarang ni jawapan dia adalah x sama dengan negatif 2y. Okey, jadi selesai untuk yang pertama. Untuk yang soalan yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, masih lagi sama soalan dia. Okey, dia bagi u dalam sebutan v dan soalan A dia minta v dalam sebutan u. Macam terbalikkan lah. Okey, jadi punca kuasa 3. Tadi kalau punca kuasa 2, kita kuasa 2 kan kedua belah persamaan, ataupun bawa kuasa 2, punca kuasa pergi sebelah sana dia jadi kuasa 2. Sama juga kes yang ni.
Okey, nak hilangkan punca kuasa 3, kita kena kuasa 3 kan dia. Jadi sebelah kiri pun kuasa 3. Kuasa 3 boleh hapuskan dengan punca kuasa 3. Okey, hilanglah dia punya bracket. Okey, ataupun kaedah yang yang guna magic, kita pindahkan punca kuasa 3 daripada kanan pergi kiri jadi kuasa. Punca jadi kuasa, kuasa jadi punca. Okey. Sekarang ni kita ada U kuasa 3 sama dengan 2V tolak 3. Okey, kita nak V dalam sebutan U. Okey, nampak? V berada di sebelah kanan. Okey, kena relax. Jangan terlampau nak kita target V sebelah kiri. Kita nak awal-awal nak bawa ke sebelah kiri. Lepas tu pening. Okey, sabar dulu. Okey, biarkan. Target kita nak jadikan dia single je dulu. Okey, jadi negatif 3. Okey, kita boleh hilangkan negatif 3 sebelah kanan ni dengan tambah 3. Jadi sebelah kiri pun kena tambah 3. Jadi U kuasa 3 tambah 3 sama dengan 2V. Okey, sekarang ni V tu ada 2 kat sebelah dia. Jadi kita bahagikan dengan 2. Ataupun boleh pindahkan 2 ke sebelah sana. Semua bahagi dengan 2. Okey, dia akan jadi U kuasa 3 tambah 3 bahagi dengan 2 sama dengan V. Jadi sekarang ni V sama dengan U kuasa 3 tambah 3 per dengan 2. Okey, selesai untuk V dalam sebutan U. Okey, untuk soalan B, dia kata find the value. Maknanya cari value bagi V, cari nilai V jika U adalah 5. Jadi U adalah 5, U sama dengan 5. Kita gantikan saja V sama dengan U gantikan dengan 5. Jadi 5 kuasa 3 tambah 3 per 2. Okey, 125 tambah 3, 128. 128 bahagi 2 dapat 64. Okey, selesai soalan nombor 3. Okey, kita teruskan dengan nombor 4. Okey, nombor 4. Y dalam sebutan X. Maknanya kita target nak cari Y. Okey, kita nak cari Y macam ni. Y dalam sebutan X. Seolah-olah nak cari Y. Y dalam sebutan X seolah-olah nak cari Y. X dalam sebutan Y seolah-olah nak cari X. Z dalam sebutan K seolah-olah nak cari Z sama dengan. Okey, jadi soalan macam ni pun kita boleh kembangkan. Kalau ada bracket, kembangkan dulu. Okey, jadi sekarang ni kita salin balik jawapan selepas kita kembangkan. XY sama dengan Y tolak XY. Okey, ingat target kita nak Y. Okey, jadi kita nak Y, ada banyak Y kat sini. Ada 3 Y. Okey, jadi kita nak kita boleh pilih lah sama ada nak bawa Y tu sebelah kiri ataupun nak semua ke sebelah kanan. Okey, katalah tak confused nak yang mana akan kurang positif, tak apa, kita terus bawa semua ke kiri sebab kita pun memang nak nak Y ke kiri. Kalau kita rasa macam pening nak pilih, okey tak apa, terus bawa semua ke kiri yang ada Y saja. Mana yang ada Y? Yang ada Y, ada Y, ada Y. Okey, yang ada Y bawa ke kiri. Okey, jadi XY tambah XY, Y bawa ke kiri, jadi tolak Y sama dengan negatif. Okey, X kuasa 2 pindah ke kanan, dia akan jadi negatif X kuasa 2. Okey. Ni kita ringkaskanlah pindah. Kalau okey, faham balik konsep asal kenapa dia boleh hilang sebelah sana, muncul sebelah sini. Dengan operasi tambah atau tolak. Okey. Jadi sekarang ni kita ada XY tambah XY. Okey, 2 kali XY tu jadi 2 XY tolak Y sama dengan negatif X kuasa 2. Okey, kita nak Y dalam sebutan X. Jadi tengok Y masih lagi ada lebih daripada 1. Ada banyak Y. Jadi kita kena guna kaedah pemfaktoran. Jadi faktorkan Y, tinggallah 2X tolak 1 sama dengan negatif X kuasa 2. Okey, kalau tak confident pemfaktoran tadi, cuba darab semula lah. Pastikan dapat jawapan yang sama. Dapat macam asal balik. Darabkan balik, dapat tak yang macam kat atas tadi. Okey, seterusnya kita target nak Y dalam sebutan X. Okey, sentiasa tengok apa yang kita nak, ingat balik. Okey, jadi 2Y darab 2X tolak 1. Okey, nak hilangkan, kita nak Y single je sebelah kiri. Jadi kita kena hilangkan 2X tolak 1.
kita boleh bahagikan dengan 2x tolak 1 sebelah kiri dan bahagikan 2x tolak 1 di sebelah kanan. Ataupun kaedah cepatnya, okey, bawa sebelah kiri tadi darab, bawa ke sana dia jadi bahagi, iaitu berada di bawah 2x tolak 1. Okey, kalau tengok tak berapa cantik lah. Dekat atas dia ada negatif x kuasa 2. Kita boleh jadikan dia sebagai positif, okey, dengan kita darabkan sebelah atas dengan negatif 1, bawah pun darab dengan negatif 1. Jadi negatif 1 darab negatif x kuasa 2 darab negatif 1 dapat x kuasa 2. Okey, 2x tolak 1 darab dengan negatif 1. Bila darab dengan negatif, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Jadi negatif 2x tambah 1, saya terbalikkan jadi 1 tolak 2x. Okey, sebab negatif 2x tambah 1 tak cantik kan, sebab negatif di depan. Jadi kita ambil yang tambah 1 tadi berada di kiri, di depan, dan tolak 2x. Jadi kita akan dapat nombor yang lebih cantik lah berbanding dengan yang atas tadi. Okey, jadi itu adalah y dalam sebutan x. Okey, soalan nombor 5. Okey, diberi 2h tambah 3k sama dengan 4k per h. Ungkapkan k dalam sebutan h. Jadi target kita adalah k dalam sebutan h. Jadi kita nak k sama dengan. Okey, jadi k berada di single dan berada di kiri. Okey. Masalah kita yang pertama sekali adalah h berada di bawah, dia ada pecahan. Jadi nak yang ni yang kita tak nak main campak-campak tadi. Kalau kita pindahkan je ke kiri, ada pelajar yang buat silap. Okey, bila dia kata senang je ni, bahagi berada di bawah kan, bawa sana jadi darab. Bila bawa darab, okey, ada yang darab h tu dengan 2h saja, dia tak darabkan dengan 3k, ataupun dia darabkan dengan 3k sahaja, dia tak darab dengan 2h. Jadi sebab tu pentingnya kita faham apa yang sebenarnya yang berlaku. Bila nak hilangkan h di bawah, okey, saya salin balik. 2h tambah 3k sama dengan 4k per h. Nak hilangkan h di bawah, kita kena darab dengan h. Bila satu nombor didarabkan dengan h, semua sekali kiri kanan mestilah didarab dengan h. Okey, mesti darab dengan h. Itu sebenarnya yang berlaku. Satu nombor didarab, semua mesti darab. Okey, jadi seolah-olah sebelah kanan tadi hilang h dia, tiba-tiba muncul di sebelah kiri dengan operasi darab. Sebenarnya tu yang berlaku. Okey, jadi 2h kuasa 2 tambah 3hk sama dengan 4k. Ingat balik target kita nak k. Okey, jadi bila kita nak k, sama ada kita kumpulkan semua k berada di kiri ataupun semua k berada di kanan. Okey, dalam kes ni kalau siapa yang dia dah biasa buat, dia akan nampak yang mana nak pindah ke mana yang akan menyebabkan nombor tu jadi kurang, nombor yang negatif kan, nak lagi cantik. Okey, jadi kita nak yang ni terpulang lah. Okey, tapi kalau nampak tu, kalau saya buat 4k tolak 3h k. Sebab nak elakkan 2h kuasa 2 tu jadi negatif, dia akan bertambah nombor negatif pula. Okey, jadi sekarang ni kita nak k, jadi k ada 2 kali. Operasi dia adalah pemfaktoran. Okey, jadi k dekat luar 4 tolak 3h, yang ni adalah 2h kuasa 2. Okey, sekarang ni kita nak k yang berada di kiri. Kita nak jadikan dia single. Jadi ada operasi darab dengan 4 tolak 3h. Kita boleh bahagikan kedua-dua belah persamaan. Kedua-dua belah dengan 4 tolak 3h. Okey. Jadi kat sini akan jadi 2h kuasa 2 bahagi dengan 4 tolak 3h sama dengan k. Jadi kita tukar balik. K sama dengan 2h kuasa 2 4 tolak 3h. Okey, tak boleh potong. H dengan H jangan potong. 4 dengan 2 pun tak boleh potong. Kalau nak potong, kita ada tiga sebutan tu. 2h kuasa 2, 4 dengan negatif 3h kan. Kalau nak potong H, mesti 3-3 kena potong. Kalau nak potong 4, mestilah 3-3 tu mesti boleh potong. Potong sifir 2. Tapi sekarang ni tak boleh potong. Tu adalah bentuk yang paling ringkas. Jadi kita dah dapat K dalam sebutan H. Pastikan K single berada di sebelah kiri. Sebelah kanan tak ada K. K semua dah berada di kiri. Tak ada dah dekat kanan. Okey, baru betul.
Okey, soalan nombor 6. Okey, bila ada punca kuasa 2 sebelah kiri, kita kuasa 2 kan kedua-dua belah bersamaan. Jadi kuasa 2 dengan punca kuasa 2 dia akan cancel. Okey, salin balik apa yang tinggal. X Y tolak 1 sama dengan 4 kuasa 2, dia akan jadi 16. Okey, boleh pindahkan Y tolak 1 ke sebelah kanan. Okey, dia akan jadi X sama dengan 16 darab Y tolak 1. Dia akan jadi 16Y tolak 16. Okey, kita nak sekarang ni X dalam sebutan Y, kita nak Y dalam sebutan X. Jadi boleh asingkan yang ada Y dengan yang tak ada Y. Jadi bawa ke kiri, dia jadi X tambah 16. Okey, kita boleh terbalikkan persamaan. 16Y sama dengan X tambah 16. Okey, sekarang ni kita nak Y sahaja. Jadi kedua-dua belah kita bahagikan semua dengan 16. Okey, bahagikan dengan 16. Ataupun kita boleh buat juga X per 16 tambah 16 per 16. Okey, jadi tinggallah Y sama dengan X tambah 16 per 16. Okey, jangan potong 16 dengan 16, tak boleh potong. Ataupun kita boleh tulis sebagai X per 16 tambah 16 bahagi 16 dapat 1 pun betul. Okey, atas dengan bawah dua-dua betul. Okey. Nombor 7. Okey, ungkapkan M dalam sebutan K. Jadi kita nak M dalam sebutan K. Okey, M sebelah kiri, yang lain termasuk K berada di sebelah kanan. Okey, jadi macam biasa yang di bawah. Okey, bila ada pecahan kita hilangkan pecahan dengan darab M tolak 3 dan darab M tolak 3 kiri dan kanan. Okey, jadi kita akan jadi dia seolah-olah 5M tolak K. Okey, jadi seolah-olah hilang sebelah kiri, dia muncul dekat sebelah kanan. Okey, jadi 5M tolak K, salin balik. Okey, 3 kembangkan, 3M tolak 9. Okey, kita nak M, jadi kita fokus pada M supaya M berada di sebelah kiri dan yang lain semua berada di sebelah kanan. Jadi yang ada M, 5M dengan 3M, 3M pindah kiri, 5 tolak 3 dapat 2M sama dengan, okey, negatif K pergi sana, jadi K tolak 9. Okey, kita nak M, jadi pindah bahagi dengan 2 kedua-dua belah, jadi K tolak 9 per dengan 2. Okey. Nombor 8. Okey, bila ada bracket, kembangkan yang dalam bracket ni dulu. Okey, kita kembangkan. Okey, K 4. Okey, terus negatif K darab 4, negatif K darab H. Okey, jadi kita akan dapat H tolak 4K tolak HK sama dengan K. Okey, kita nak H dalam sebutan K. Jadi kita fokus pada yang ada H. Okey, cari yang ada H. Okey, kita kekalkan yang ada H di sebelah kiri. Jadi H tolak HK sama dengan K tambah 4K. Okey, K tambah 4K jadi 5K. Okey, H tolak HK, kita nak H ada satu je. Sekarang ni H ada 2. Jadi kita kena faktorkan dia. H jadi 1 tolak K. Okey. Bila nak jadikan H single sebelah kiri, 1 tolak K tu operasi dia darab tadi, kena bahagi 1 tolak K, sebelah kanan pun bahagi 1 tolak K. Ataupun kita macam pindahkan 1 tolak K ke kanan. Jadi dia akan jadi H sama dengan 5K per 1 tolak K. Okey, selesai. Okey, nombor 9, lebih kurang sama macam soalan yang kita dah jumpa nombor 6 tadi kalau tak silap. Okey, kuasa 2 kan kedua-dua belah bersamaan. Okey, dia akan hilang kuasa 2. Okey, jadi yang tinggal adalah 3P tolak K per 2 sama dengan 5 kuasa 2, 25. Okey, 2 ni operasi bahagi, jadi nak hilangkan 2, darab 2 sebelah kiri dan darab 2 sebelah kanan. Okey, jadi kita akan tinggal 3P tolak K sama dengan 25 darab 2 dapat 50. Okey, kita nak P dalam sebutan K. Jadi 3P sama dengan 50 tambah K ataupun K tambah 50 untuk dapatkan P. Jadi K tambah 50 bahagi dengan 3. Okey, selesai. Dan
terakhir dalam quest 2 ni adalah soalan nombor 10. Okey, nak K dalam sebutan R. Okey, jadi kita fokus pada K. K dah cantik berada di sebelah kiri. Okey, ada macam-macam cara kita boleh buat, sama ada kita nak pindahkan dulu ataupun kita nak hilangkan 3. Okey, dua-dua pun betul. Okey, terpulanglah. Okey, kita try hilangkan 3 dulu. Okey, darab 3, darab 3, darab 3. Okey, jadi semua darab 3. Biasanya pecahan ni akan menyebabkan ramai pelajar confused. Dia takut dengan pecahan ataupun salah konsep tentang pecahan. Jadi lebih baik hilangkan dulu. Nanti dia akan ada balik. Okey. 2 darab 3 dapat 6K sama dengan, okey, 3 dengan 3 dah potong. Okey, jadi salin balik, tolak 2R sama dengan 2 darab 3, 6. Okey, nampak lebih selesa lah kita nak pandang, disebabkan tak ada pecahan dah. Jadi kita nak K, 6K sama dengan 6 tambah 2R. Okey, pindahkan 2R. Jadi K sama dengan, okey, bahagikan dengan 6. Okey, 6 tambah 2R bahagi dengan 6. Okey, jangan tinggalkan dalam bentuk yang belum dipermudahkan. Kita kena permudahkan. Okey, tengok 6, 2, 6 semua ni adalah sifir 2. Ada dalam sifir 2. Jadi semua kita bahagikan dengan sifir 2. Okey, kita potong dengan sifir 2. Jadi 6 potong dengan sifir 2. 6 dengan 2 dapat 3. Tambah R dengan 6 bahagi 3 dapat 2. Okey, semua bahagi dengan 2. Dapatlah jawapan dia. Ataupun kita boleh tulis juga sebagai K sama dengan 3/2 tambah R per 2. Okey. Okey, sampai situ saja untuk quest 2.